dan Maritim Malaysia, Mars 999. Ikuti Bernama Radio di Facebook, Twitter dan Instagram. Bernama Radio untuk anda. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. InsyaAllah dengan perubahan peta politik, political landscape di Malaysia, sudah akan menyaksikan suatu peningkatan hubungan dua hala. Negara serumpun, negara jiran yang belum pernah dicapai dan dicatat sebelum ini. Tentunya kita harus berpusat dan berpengkalan pertamanya kepada permasalahan ekonomi. Ya. Ini kerana kita berdepan dengan suatu kemelut ekonomi yang belum ada kepastian penyelesaiannya. Seusai COVID-19, kita masih menghadapi suasana global yang belum menentu. Tapi saya tidak mewakili pandangan yang pesimis dalam politik atau ekonomi. Oleh kerana saya tidak mengambil pendekatan yang pesimis dalam politik, itu sebab saya survive. Kalau tidak ada pengsan lama di penjara. Tapi dalam keadaan paling rumit di penjara, Azizah tahu, saya masih optimis. Saya mengatakan, ya insyaAllah, matter of time, nasrun minallah, fathun wa fathun qarib. Dengan pertolongan Allah, kemenangan akan tercapai dengan dekat. Itu hanya kita mampu berdoa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anda sedang mendengar Bernama Radio. Santai Tengah Hari Bernama Radio. Assalamualaikum, selamat petang. Anda kembali mendengarkan Bernama Radio menerusi program Cerita Kami at TVET, dan untuk waktu ini, untuk hari ini, kita nak berbicara mengenai dunia marin di TVET MARA. Sebab apa tahu, bila kita menyebut mengenai pendidikan maritim ni kan, masyarakat secara otomatisnya akan menumpukan kepada Universiti Malaysia Pahang ataupun UMP ataupun Alam Akademi Laut Malaysia dan juga Politeknik Ungku Omar PUO. Tapi kan sebenarnya MARA juga telah terlibat secara langsung dengan pendidikan maritim ni sejak tahun 90-an lagi dan telah melahirkan ramai graduan marin. Jadi pada hari ini bersama dengan kita adalah dua orang tetamu menerusi Zoom dari TVET MARA, dari Institut Kemahiran MARA Berseri, untuk berkongsi pelbagai informasi marin ini. Jadi kita nak ucapkan selamat datang kepada Encik Muhammad Khairuddin bin Muhammad Asari selaku pengarah Institut Kemahiran MARA Berseri. Assalamualaikum Encik Khairuddin. Okey, dan juga kita bersama dengan tetamu kedua kita iaitu Encik Nur Hanif bin Ismail selaku Ketua Jabatan Automotif Institut Kemahiran MARA Berseri. Assalamualaikum Encik Hanif dan juga Encik Khairuddin. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada petang ini. Okey, anda juga boleh saksikan kami secara langsung melalui Facebook Live Bernama Radio. Hari ini cerita kami at TVET bersama dua tetamu kita hari ini berbincang mengenai dunia marin di TVET MARA. Okey, Cik Khairuddin, sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, mungkin Cik boleh kongsikan kepada pendengar dan juga penonton Facebook Live mengenai program pengajian yang ditawarkan di IKM Berseri. Encik Khairuddin, silakan. Okey, pertama sekali Puan, saya IKM ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Bernama Radio kerana memberi kesempatan kepada pihak IKM Berseri pada petang ini untuk berkongsi tentang dunia marin di TVET MARA. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut Puan, saya ingin bercerita sedikit tentang latar belakang IKM Berseri. Untuk makluman para pendengar, sejarah penubuhan IKM Berseri ini bermula pada tahun 1993 sebagaimana yang Puan maklumkan tadi. Dan program BERI ini adalah antara program yang asal memang diwujudkan di IKM Berseri inilah. Jadi sudah hampir 30 tahun program BERI ini diwujudkan di IKM Berseri ini. Untuk makluman para pendengar, lokasi kita adalah di antara Padang Besar dan juga Kangar iaitu 12 km daripada Kangar dan 12 km ke Padang Besar. Dan kapasiti pusat pengajian kita iaitu IKM Berseri ini boleh menampung sehingga 500 orang pelajar pada satu masa. Dan juga fasilitis yang disediakan adalah cukup lengkap dengan kemudahan sukan dan sebagainya. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang program-program yang ditawarkan di IKM Berseri ini. Buat masa ini kita ada 8 program, iaitu 2 program sijil, iaitu sijil teknologi kejuruteraan penyaman udara dan penyejukan dan sijil teknologi kejuruteraan mekatronik, dan juga 6 program diploma, iaitu diploma teknologi otomotif, diploma kompetensi kipalan, diploma
kompetensi kepalan lepasan sijil, diploma kompetensi elektrik industri lepasan sijil, diploma kompetensi elektrik domestik dan industri, dan yang terakhir dan yang terkini adalah diploma teknologi marine. Selain daripada itu, para pendengar dan juga DJ, kelebihan adalah kepada pelajar-pelajar yang menyertai kita di IKM Berseri Perlis ini adalah yang pertama sekali dari segi tajaan untuk makluman para pendengar dan juga semua, kita di Institut Kemahiran Mara Berseri Perlis ini kita memberikan allowance kepada para pelajar yang menyambung pengajian di institusi pendidikan inilah. Dan allowance ini jika sekiranya para pelajar selesai selesai belajar di IKM Berseri ini, mereka tidak perlu lagi membayar allowance tersebut. Okey, yang keduanya adalah tenaga pengajar kita. Tenaga pengajar yang mengajar di IKM Berseri ini memang semua mempunyai kompeten, termasuklah pengajar-pengajar yang mengajar program marine. Memang mereka ini mempunyai COC dalam bidang perkapalan. Jadi dari segi kepakaran tenaga pengajar di IKM Berseri ini memang mengikut standard yang telah ditetapkan oleh pihak industri. Seterusnya adalah keusahawanan di peringkat yang digarapkan dalam program kita di IKM Berseri ini, di mana selain daripada bidang kemahiran yang diberikan kepada para pelajar juga diberi pengetahuan dan juga ilmu dalam bidang keusahawanan. Yang ini selaras dengan moto MARA, iaitu keusahawanan dan pendidikan global. Jadi para pelajar ni mempunyai peluang yang luas dalam prospek kerjaya mereka jika mereka tidak menyambung pengajian di peringkat di peringkat pengajian tinggi ataupun bekerja di dalam industri. Mereka juga boleh meneruskan kerjaya mereka dalam bidang perniagaan ataupun keusahawanan. Seterusnya dari segi kemudahan, dari segi alat bantuan mengajar dan juga peralatan-peralatan yang disediakan di IKM Berseri ini adalah yang terkini lah. Dan juga yang terakhir, potensi mereka untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi juga adalah terbukti, di mana kadar kebolehpasaran graduan di IKM Berseri ini adalah sebanyak 92.9%. Itulah serba sikit tentang program-program yang ditawarkan di IKM Berseri ini dan kelebihan yang ada bagi pelajar-pelajar dan juga pendengar-pendengar yang mendengar program kita pada petang inilah. Ya, betul. Okey, itu saja Puan. Ya, bila Cik Khairuddin cakap tadi banyak program yang ditawarkan, juga kelebihan sebagai pelajar IKM ni kan, dengan allowance yang diberikan, dengan fasiliti yang terkini, banyak kelebihan apabila anda menjadi pelajar di IKM ini. Kita nak tahu jugalah Cik Hanif kan, tadi Cik Khairuddin dah cerita serba sedikit mengenai apa yang pelajar boleh dapat, apa yang pelajar boleh perolehi apabila menjadi sebahagian daripada IKM. Kita nak tahu kalau program Marin ini, mungkin Cik Hanif boleh ceritakan dengan serba sedikit berkenaan dengan sejarah ataupun latar belakang wujudnya program Marine ini di IKM Berseri, Cik Hanif. Okey, terima kasih Puan untuk pengetahuan para pendengar Bernama Radio. Assalamualaikum. Perubahan ataupun program Marine ini sendiri yang wujud di dalam TVET MARA ni, dia bermula di IKM Johor Bahru, iaitu pada tahun 1970. Macam Cik Khairuddin maklum tadi, kita dah lebih daripada 33 tahun lah yang kita dah menjalankan program Marine, diikuti dengan tahun 1993 iaitu di IKM Berseri, dan yang terakhir adalah di IKM Kuching. Mana kita, untuk para pendengar, kita ada program Marine ini di 3 pusat di TVET MARA, iaitu di IKM Johor Bahru, IKM Berseri, dan juga yang paling ini adalah di Borneo, iaitu di IKM Kuching. Okey, untuk program Marine ni kita sentiasa membuat penambahbaikan, iaitu daripada kita tengok daripada tahun 1970 sehingga kini tu kita telah banyak melakukan anjakan lah, iaitu yang bukan saja dari segi nama tapi dari segi efisiensi peralatan dan semua pembangunan berkenaan dengan program Marine ni. Kalau kita seimbas balik, kita bermula dengan sijil kaji sawat jentera laut, kemudian kita tukarkan kepada sijil teknologi
kejuruteraan maritim, dan yang terakhir untuk peringkat CJ adalah CJ teknologi kejuruteraan marine, bagi memastikan program-program kita yang kita ubah ni adalah untuk memastikan program kita ni sentiasa mendapat pertolehan daripada badan-badan bertauliah yang dicakap sebagai yang kredibel lah, seperti MQA, JPK dan yang lain-lain. Dan yang terakhir, pada tahun 2021 kita telah mendapat peruntukan dan IKM Besri telah diamanahkan untuk meningkatkan program CJ ke program diploma, dan kita wujud dan kita telah naik taraf, iaitu yang terkini adalah Diploma Teknologi Marine di IKM Besri di bawah rancangan Malaysia yang ke-12. Okey, itu sedikit Puan lah untuk permulaan ataupun dia punya latar belakang dia lah. Ya, macam Cik Hanif kata tadi, ada 3 tempat, IKM Johor Bahru, IKM Kuching, IKM Berseri, dan juga terkini program Diploma Teknologi Marin di IKM Berseri, itu di bawah rancangan Malaysia ke-12. Okey Cik Hanif, kita nak tahu juga kan, mungkin Cik Hanif boleh kongsikan kepada pendengar antara kelebihan ataupun apa yang menyebabkan, apa yang membezakan program Teknologi Marin di IKM Berseri ini berbanding dengan institusi pengajian lain. Kemudian mungkin Tuan boleh kongsikan kepada para pendengar kita kan, mereka nak tahu dengan lebih lanjut mengenai apa antara fasiliti dan juga peralatan yang disediakan bagi melahirkan orang kata generasi TVET MARA yang berkemahiran, bukan saja berkemahiran tapi kompeten mengikut kehendak industri ataupun pasaran semasa. Encik Hanif. Okey, baik. Okey, untuk berkaitan dengan soalan orang cakap keterbezaan ataupun dan kelebihan ni adalah soalan yang orang cakap menjadi soalan favourite lah, walaupun dari segi ibu bapa, stakeholder yang lain, apa bezanya program bila orang cakap, bila kita wujudkan satu program ni, apa bezanya program kita dengan program yang dijalankan di institusi yang lain. Okey, cuma sini saya ulaskan berdasarkan MARA punya falsafah dalam TVET MARA yang kita terapkan ialah program yang kita jalankan mestilah dinamik, relevan, dan yang terakhir adalah menjadi perintis kepada satu-satu bidang tersebut, iaitu memang menjadi sebabnya misi dan visi MARA itu sendiri adalah menjadi satu organisasi amanah dan unggul. So apa ia pembangunan yang kita buat berkaitan dengan Diploma Teknologi Marine ini, sudah tentulah kita di TVET MARA sendiri kita merencanakan satu program yang pembangunan kurikulum dia adalah menepati kehendak industri. Sebab ini adalah yang cakap main factor kita punya pertimbangan bila melakukan ataupun membuat satu upgrading program dalam TVET MARA. Yang kedua adalah berkaitan dengan peralatan dan teknologi yang terkini yang bukan kata hampir sama tapi kita selari ataupun selaras dengan kehendak industri maritim di luar lah. Dan seterusnya adalah yang paling penting sebenarnya dalam menyampaikan dalam TVET MARA ni, dan selalunya dalam TVET MARA ni ditekankan dengan paling utamalah, iaitu pembangunan pensyarah selain daripada yang kita cakap tadi tentang pembangunan kurikulum industri dan juga peralatan dan juga ataupun bahan pengajaran. Yang paling utama yang selalu ditekankan oleh TVET MARA adalah tentang pembangunan pensyarah itu sendirilah, untuk supaya penyampaian TVET MARA especially dalam Diploma Teknologi ini adalah selaras dengan kehendak industri. Sebab kita tengok selalunya yang kita compare ataupun yang kita cakap keterbezaan apa semua ni, yang paling penting ataupun aspek yang paling penting dalam PDP ni adalah tentang lecturer tu mesti ataupun pensyarah tu yang nak menyampaikan tu adalah kompeten dahulu. Kalau kita kata teknologi secanggih mana ataupun kita punya pembangunan kita standard, tapi jika pembangunan pensyarah kita tak titik beratkan, maknanya penyampaian TVET kita tu orang cakap tak selari dengan pembangunan kurikulum dan juga peralatan kita lah. So justru itu apa yang bezanya Diploma Teknologi Marine di dalam TVET MARA yang dijalankan di IKM Besri sebagai permulaan ini, bila kita diploma ini menawarkan 2 badan bertauliah. Yang pertama adalah
lepasan Diploma Teknologi Marine di IKM Besri ni, pelajar-pelajar akan memperoleh pertolehan daripada Jabatan Laut Malaysia yang bernaung di bawah International Maritime Organization, iaitu Officer in Charge of Engineering Watch 750 kW or more near coastal trade voyage, dan juga Diploma Kemahiran Malaysia level 4 di dalam pengurusan marine mechanical. Itu adalah yang saya cakap keterbezaan kita antara TVET MARA dengan pemain-pemain TVET yang lain lah. Terima kasih, Wan. Okey, itu antara perbezaan antara TVET MARA dengan institusi pengajian lain. Itu yang membezakan IKM ini. Okey, tadi Cik Hanif ada cakapkan pastinya mereka nak melahirkan pelajar yang dinamik, relevan dan menjadi perintis dalam apa jua bidang, dan antaranya yang penting kena ada juga pensyarah ataupun lecturer yang kompeten. Mungkin Cik Hadi boleh kongsikan pengalaman Cik Hanif sepanjang bertugas di IKM Besri dan juga TVET MARA khususnya dalam program Diploma Teknologi Marin ini. Cuma mungkin Cik Hanif boleh kongsikan dengan kami antara suasana pengajaran, cabaran para pelajar dan juga sebagainya, Cik Hanif. Okey, Wan. Okey, untuk para pendengar, sebenarnya saya berada di dalam TVET ataupun dunia pendidikan TVET MARA ni tak lama, tapi lebih kurang dalam 13 tahun dan ke atas lah. So soalan yang selalu kita ditanyalah oleh para ibu bapa bila dia orang menghantar anak dia orang untuk mengikuti pembelajaran di dalam TVET MARA ni, soalan dia adalah yang pertama, adakah anak dia ni boleh, yang pertama dah dia boleh sambung belajar tak? Yang kedua, dia boleh bekerja dalam sektor awam tak? Yang ketiga, adakah program ni diterima tak dalam industri? Ada tak segi-segi kompetensi yang memungkinkan anak mereka dapat bila belajar di dalam TVET. So sini saya kongsikan sedikit pengalaman saya, dan saya pun banyak kali dah jelaskan kepada para pendengar dan para ibu bapa, dan hari ini saya kongsikan kepada para pelajar. Saya ingat semua pemain TVET MARA kita ada beberapa fasa lah yang saya boleh kongsikan sini yang dalam TVET MARA. Fasa yang pertama dalam pertimbangan ataupun dalam cabaran kita, yang pertama adalah tentang pembangunan kurikulum. Apakah yang sesuai ataupun yang orang cakap yang untuk para pelajar boleh ikuti dan orang cakap memberi jaminan kejayaan kepada mereka, iaitu pembangunan kurikulum. Yang kedua adalah tentang program ni boleh ditauliah tak? Badan pertolehan mana yang boleh mentauliahkan program yang kita bangunkan ni. So yang terakhir adalah fasa yang pertama adalah pembangunan staf, alatan dan fasiliti. Okey, fasa yang kedua yang saya jelaskan kepada para ibu bapa adalah pentingnya juga untuk kita di sini di dalam TVET MARA sini, kita sentiasa menerapkan, iaitu kita sentiasa membuat program tentang pemahaman pelajar terhadap program itu sendiri. Kadang-kadang pelajar-pelajar ni dia masuk mengikuti satu-satu program ni, kadang-kadang dia orang pun tidak tahu di manakah hala tuju dia orang, ataupun macam mana ataupun dikatakan memenuhi tak minat dia orang. So saya punya persoalan sini yang saya punya kaedah ataupun dalam yang kita amalkan di IKM Besri dan TVET MARA, kita sentiasa menerapkan iaitu penerangan berkenaan dengan tentang kepada pelajar tentang program yang diambil, hala tuju dan apakah kemungkinan cabaran-cabaran yang diorang akan hadapi dalam industri atau program yang diorang ceburi ni lah. Dan fasa yang ketiga adalah cabaran kepada kita adalah tentang penempatan pelajar. Ini yang kita tahu bukan secara globalnya di Malaysia ni, kita bukan ada satu negara industri yang kita compare. Contoh di Jerman yang dia punya TVET dengan industri adalah macam satu bumbung ataupun dia memang ada linkages dia orang. Tapi di Malaysia ni unik sedikit. Kita punya penempatan pelajar ni, walaupun kita banyak industri, tapi perlu lagi banyak program-program yang kita buat supaya industri dengan dunia pendidikan ni tidak ada satu gap yang besar lah. Dan yang terakhir adalah setiap program yang dalam TVET MARA kita buat ni, kita menggunakan satu belanja yang besar, dan yang tugas dan cabaran yang kita hadapi
dan kita perlu buktikan adalah tentang outcome program ini sendiri. Yang pertama sekali program contoh macam sekarang program diploma teknologi marine yang perlu kita bentangkan kembali apakah outcome-nya selepas 5 tahun kita menjalankan tugas. Menjalankan program sebelah ini adalah antara cabaran-cabaran yang saya rasa yang saya hadapilah semasa menjalankan tugas sebagai orang cakap pelaksana TVET Mara dan Malaysia. Antara orang penting di IK Embassy ya, Cik. Okey. Alright, kita nak tahu juga Cik Khairuddin kan mengenai penerimaan orang awam mengenai program pengajian ditawarkan Diploma Teknologi Marin sejak ia diperkenalkan di IK Embassy. Bagaimana penerimaan para pelajar mengenai program Diploma Teknologi Marin di IK Embassy, Cik Khairuddin? Okey, untuk makluman semua dan juga para pendengar, program Marine ini adalah satu program yang memang mendapat sambutan lah sepanjang program ini diwujudkan sejak daripada 1993. Memang setiap kali pengambilan tu penuh. Untuk tahun 1993 sehingga ke tahun 2000, kota pengambilan untuk program Marine ini adalah sebanyak 16 kota. Jadi kota ni memang sentiasa penuh. Dan untuk naik taraf ke program Diploma Teknologi Marine ni, kota dia telah naik ke 20 orang pada satu sesi. Dan memang sejak diperkenalkan pada tahun 2021, untuk 2 tahun ni memang pengambilan dia penuh lah. Dan kita terpaksa memaklumkan kepada para pelajar dan juga ibu bapa untuk mereka bersedia apabila tawaran dibuka kepada pemohon supaya mereka dapat memohon untuk mengikuti pengajian Diploma Teknologi Marine di IK Embassy ini, Puan. Okey, itu dia antara penerimaan para pelajar ataupun orang awam mengenai program ditawarkan di IKM Berseri ini. Okey, kita nak tahu juga Cik Hanif kan, tadi Cik Hanif dah kongsikan dengan kami semua mengenai apa itu Diploma Teknologi Marine, apa yang ditawarkan, apa antara cabaran yang telah dihadapi. Kita nak dengar kisah kejayaan terutamanya para alumni, mereka yang telah berjaya. Mungkin Cik Hanif boleh kongsikan tentang kejayaan serta pencapaian yang pernah dialami oleh alumni program sijil ataupun Diploma Teknologi Marine serta apa antara peluang kerjaya setelah para pelajar ini tamat belajar dalam bidang ini, Cik Hanif? Okey Puan, kaitan dengan kejayaan ni, kalau kata Diploma Teknologi Marine tu kita belum ada lagi data lah sebenarnya. Okey, cuma dari segi yang kita cakap tadi, kita dah bermula daripada tahun 1970 sehingga kini di bawah program CJ dan di IKM Kuching dan IKM JB, IKM Johor Bahru masih menjalankan peringkat CJ. Cuma kita di IKM Busri saja diberi amanah untuk menjadi pelopor untuk naik ke program Diploma Teknologi Marine. Dan yang saya akan cerita ni adalah hasil daripada kejayaan pelajar-pelajar kita yang telah banyak sebenarnya menyumbang kepada menyumbang kepada sebagai orang cakap kepada human resource orang cakap pool lah kepada Malaysia ni, iaitu kalau katakan di WCJ yang kita dah laksanakan sehingga lebih kurang 33 tahun ni. Data yang saya dapat ni adalah mungkin secara roughly saja. Kebanyakan pelajar-pelajar kita ni adalah lebih kurang 46% dia menjadi pelaut lah. Disebut seafarer lah, yang kalau kita dengar tu isu-isu tentang dalam bidang marine ni, banyak pelaut-pelaut daripada luar yang menguasai kapal-kapal Malaysia. Okey, dan yang satu side lagi kejayaan kita ataupun hasil ataupun talent pool yang kita telah beri kepada pihak kepada negara ini melalui TVET Mara adalah tentang marine mechanical lah, iaitu yang tadi seafarer. Banyak alumni kita berjaya di bahagian orang cakap di kapal ni dia ada dua bahagian, iaitu deck dan juga enjin. Tapi kebanyakan untuk alumni program CJ Teknologi Marine dan TVET Mara ni, kebanyakan kita menjadi di bahagian side, di bahagian enjin. Ada yang start daripada CJ, sekarang dah jadi chief engineer. Ada yang start engineer electrical technical officer, second and combined engineer. Banyak kejayaan yang kita tengok ni adalah diorang ni bermula dengan orang cakap
dengan peringkat yang orang cakap kata CJ lah. CJ yang orang cakap kata di masyarakat ni yang paling bawah lah CJ. So tapi dengan CJ yang MARA ataupun TVET MARA telah running ni, sebenarnya banyak talent pool yang telah kita hasilkan kepada negara, kepada untuk memenuhi keperluan industri perkapalan bukan saja di Malaysia tapi juga di dunia lah. Itu yang kita perolehi lah. Dan dengan harapan ataupun kita punya buat perubahan di IKM Seri ataupun peningkatan program diploma sijil, diploma teknologi kejuruteraan, diploma teknologi marine di bawah Malaysia, rancangan Malaysia ke-12, kita mengharapkan ataupun outcome ataupun yang perlu kita capai adalah kita menyokong iaitu Malaysian Shipping Plan Master Plan iaitu 2022 hingga 2025, iaitu untuk memenuhi hasrat Jabatan Laut Malaysia dan juga negara Malaysia sendiri, iaitu melahirkan pelaut Malaysia yang standing ataupun yang lebih ramai. Mungkin nanti kita akan tengok mungkin dengan langkah yang dibuat oleh TVET MARA ni, kita akan tengok 5 tahun ataupun 6 tahun lagi mungkin masalah tentang lambakan pelaut-pelaut asing tu kita akan kurangkan dengan kita lahirkan ramai ini pelaut-pelaut Malaysia yang kompeten lah, seperti kejayaan kita sebelum ni lah. Okey Puan. Okey, itu dia. Bayangkan dengan hanya dari sijil, kini mereka berjaya mendapat pekerjaan yang sangat hebat. Okey, kita nak tahu juga Cik Khairuddin, lepas Cik Hanif dah bercerita mengenai kejayaan para alumni, para bekas pelajar sehingga mereka mencapai kejayaan yang cukup hebat. Mungkin kalau para bakal pelajar IKM Berseri yang masih macam nak ke tak nak, yang masih tak yakin dengan pengajian TVET khususnya dalam bidang marine ini, apa antara nasihat Cik Khairuddin kepada para belia yang kita nak katakan masuk IKM Berseri ataupun masuk TVET MARA ini, mereka mempunyai masa depan yang cerah, Cik Khairuddin? Okey, nasihat saya kepada para pendengar dan juga para pelajar yang ingin memasuki ke bidang teknologi marine di IKM Berseri ini, nasihat saya yang paling utama adalah kita kena buka minda kita dan kena meyakinkan para ibu bapa dan masyarakat bahawa TVET ni adalah satu social economic changes, di mana bidang perkapalan ni adalah satu bidang pekerjaan yang boleh menyumbang kepada pendapatan yang tinggi. Kalau kita tengok di luar sana, kebanyakan pelaut-pelaut ini mendapat pendapatan sehingga ke 5 ke 6 angka. Memang satu pendapatan yang lumayan dan ianya dapat mengubahlah status kebanyakan mereka yang B40 kepada M40 ataupun T20 lah. Ini untuk makluman Puan, kerana kebanyakan pelajar-pelajar di IKM Berseri ini keutamaan dia adalah kepada mereka-mereka yang dalam kategori B40 lah. Jadi ini boleh menjadi satu social economic changer kepada kumpulan B40 ini. Yang kedua, dengan adanya saluran dan laluan dalam bidang marine yang disediakan di TVET MARA ini, dapat menarik para pelajar dan belia di luar sana untuk memilih bidang marine dalam TVET MARA lah, sebagaimana yang dimaklumkan oleh saudara Hanif tadi. Ramai alumni kita yang telah berjaya dan ada yang sekarang ini menjawat jawatan orang kata second chief engineer. Maknanya kalau kata di jawatan deck itu adalah antara jawatan yang tertinggi lah dalam ranking pekerjaan mereka. Okay. Dan saya harap ini adalah langkah pertama mereka untuk mereka pergi lebih jauh sebagaimana yang dicapai oleh alumni kita sebelum ini. Okey, langkah pertama untuk mereka berlangkah dengan lebih jauh. Okey, Cik Khairuddin, dengan masa yang baki berapa saat ini, mungkin Cik Khairuddin boleh berkongsi dengan para pendengar yang berminat untuk mengikuti pengajian ini, bagaimana caranya, dekat mana mereka boleh dapatkan informasi untuk melanjutkan pengajian mereka di sini, Cik Khairuddin? Okey, untuk makluman para pendengar dan semua, kita boleh, para pelajar boleh mendapat maklumat daripada laman web rasmi IKM Berseri, iaitu http://berseri.ikm.edu.my, ataupun mereka boleh terus kepada media sosial di Facebook, iaitu IKM Berseri Institut Kemahiran MARA Berseri, dan boleh berhubung terus ke talian pejabat, iaitu 0493840021.
Dan saya lebih menggalakkan kepada para pendengar ataupun para pelajar yang ingin memohon untuk melanjutkan pengajian dalam bidang ini untuk hadir sendiri ke IKM Berseri untuk melihat sendiri bagaimana proses ataupun bagaimana perjalanan pelajar-pelajar dan juga kaedah pengajaran di IKM Berseri ini supaya mereka boleh lebih jelas lagi. Boleh hadir ke IKM Berseri di kilometer 14 Jalan Kaki Bukit Tangga Perlis. Jadi saya mengalu-alukanlah kepada mereka-mereka yang ingin melanjutkan pengajian dalam bidang beri untuk hadir dan juga melawat kita punya media sosial kita. Okay. So itu sajalah Puan. Alright, itu dia. Kalau yang berminat boleh terus saja datang ke IKM Berseri untuk dapatkan dengan gambaran lebih jelas lagi bagaimana rasanya menjadi sebahagian daripada keluarga IKM Berseri ataupun keluarga TVET Mara. Okey, terima kasih diucapkan kepada dua tetamu kita pada hari ini, Cik Muhammad Khairuddin bin Muhammad Asari selaku pengarah dari Institut Kemahiran Mara Berseri dan juga